Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam-malam. Hari Isnin, malam Selasa, 2 Zulhijjah. Tahniah alhamdulillah kepada yang dapat menunaikan puasa sunat hari ini, sunat Zulhijjah. Okay, sebelum tu jom kita beristighfar dengan Kak Wi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Assalamualaikum Ustazah. Janganlah macam tu Zila. Saja je koma weh. Malam-malam saja, malam-malam tak mau tidur. Sihat ke Zila? Happy birthday. Semalam birthday kan? Happy birthday. Moga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kehidupan yang dirahmati Allah, insya-Allah. Sesama saling mendoakan. Okay, jom kita baca Fatihah dulu untuk diri kita nak. Kita baca Fatihah untuk diri kita, khas untuk diri kita, khususnya sebut nama kita dan kita minta pada Allah semoga Allah baiki lahir dan batin kita dan Allah pegang hati kita supaya hati kita ni tidak berbolak-balik, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita sebenarnya memang Kak Wi suka sangat sebelum mula kita hadiahkan Fatihah untuk diri kita sendiri. Kalau mana tahu pagi tadi kita terlupa, hari ni kita baca sama Kak Wi, sekurang-kurangnya kita telah pun memberikan haknya kepada diri kita ni. Kita pun ada hak pada sahabat kita, ada hak pada kawan-kawan kita kan, ada hak pada diri kita sendiri. Ya, terima kasih Amin. Zila suka dengar suara Dewi merdu betul bila baca doa mengaji. Kau ni janganlah macam tu. Biasa-biasa je. Yang ni pinjaman semata-mata. Malam ni kau nak cerita ni lah. Nak cerita sebab ada orang request. Ada orang WhatsApp request suruh cerita tentang macam mana menghadapi takdir Allah, qada dan qadar Allah. Semua kita tahu kan, beriman kepada qada dan qadar Allah itu semua orang tahu itu adalah rukun iman yang terakhir sekali kan, beriman kepada qada dan qadar. Ya, kenapa Allah suruh kita beriman? Sebenarnya ada sebab kan. Sebab kita ni sebagai manusia hidup kat dunia ni, kita tak tahu apa yang berada di hadapan kita, apa yang ada di belakang tu kita boleh nampak dah kan. Sebab tu Imam Syafi'i kata, jangan tangisi apa yang telah berlalu, jangan terlalu risau dengan apa yang ada di hadapan. Nikmatilah keindahan yang sekarang yang kita hadapi ni. Syukurlah, maksudnya nikmati keindahan tu maksudnya kita syukur dengan apa yang kita ada sekarang. Kita tahu dah kan, qada tu memang dah Allah ciptakan sejak azali lagi untuk kita. Azali lagi. Kita maksud tak ada kat dunia ni lagi. Kan? Apa yang Allah kata, janji hidup jodoh pertemuan kita, hidup mati kita, rezeki kita, tu semua tu dah ditulis di azali, tinggal lagi nak keluarkan je. Itu nama dia qadar. Qadar tu adalah ketentuan daripada qada yang Allah telah tetapkan tu untuk kita jalani di dunia ini dengan tenang. Kan memanglah yang bercakap ni pun taklah setenang mana, tapi kita cuba mencarilah tempat tu kan. Okey, senang je tajuk ni. Tajuk budak je satu. Kan?
beriman kepada qada dan qadar, ya, beriman kepada qada dan qadar. Kenapa Allah bagi kita ni perkara baik, perkara buruk, sebenarnya dia nak suruh kita buat apa sebenarnya? Dia nak suruh kita apa? Sebab segala-gala tu semuanya dah ada, cuma kita nak terima sekarang. Terima sekarang. Dan waktu yang singkat, hidup kita yang singkat ni, kita nak terima. Kita nak terima. Okay, sebenarnya pertama sekali Allah nak kita syukuri nikmat. Nak kita ni banyak bersyukur. Kadang-kadang kita ni dapat rezeki, kita syukur, ya Allah, syukur ya Allah, terima kasih ya Allah dapat aku hari ni. Contohnya dapat kita contohlah kadang-kadang macam kita berniaga kan. Ya Allah syukur, ya Allah dapat aku hari ni jual 10 buah buku, contohlah macam kat meja buku kan, macam Zila jual kek. Ya Allah licin dalam kedai kek hari ni, Masya Allah, bersyukur sangat kita kan. Tapi bila hari ini kita tidak dapat, jangan kita tak bersyukur. Sebenarnya Allah nak uji. Jadi kita tak dapat jual banyak pun, ya Allah syukur dapat jual 1 hari ni ya Allah. Sebab bila kita bersyukur, sebenarnya Allah nak tambah sesuatu yang lebih baik. Macam tu. Itu dia punya point yang kita tak nampak. Point yang kita tak nampak. Aisyah Ngadenan. Okay, thank you watching Kak Wi. Oh, kawan maktab dulu sekolah dengan anda Yang mana satu Kenal Kak Wi ke? Kenal, insyaAllah kenal. Kak Rosida, terima kasih dengan kau berceloteh. Kau sebenarnya cerita tajuk tahun 1 je hari ni, beriman kepada qada dan qadar. Ya, kenapa kita nak beriman kepada qada dan qadar Allah? Pertama sekali Allah nak tuntut kita supaya kita bersyukur, syukuri nikmat dia. Syukuri apa yang kita ada. Jangan kita tak bersyukur. Macam mana bila kita tak bersyukur, bukan saja kita dapat perkara yang buruk. Kadang-kadang kita duduk depan cermin, ngapalah hidung kau ni kembang sangat? Kan? Tu kita tak boleh nak petikai, sebab itu adalah satu kejadian Allah yang memang kita kena terima ni. Itulah yang paling cantik untuk kita. Tak perlu kita nak ubah-ubah. Kita kena sabar, kita kena terima, kan? Kena terima. Kena syukur, ya Allah, bersyukur aku ada 2 mata yang boleh melihat. Syukur ada mulut yang boleh bercakap, kan? Kita kenapa Allah gini, kenapa? Selagi kita mempersoalkan kenapa, itu maksudnya kita kufur nikmat. Takut ke kufur nikmat weh? Kufur nikmat ni kadang-kadang apa yang nak sampai kat kita tersekat-sekat. Sebab apa? Sebab kita tak syukur nikmat. Kufur nikmat. Sebab dalam surah Al-Baqarah, ayat berapa? Tak ingat, 126 ke 206, tak ingat dah. Betul sangat tu Kak Wi. Bersyukur, percaya pada rezeki, wajib bersyukur. Betul Zila. Kita ni kadang-kadang kita tak nampak kan, tapi bila kita dah melalui banyak fasa dah, kita barulah rasa betapa kita nak bersyukurnya kepada pemberian Allah yang selama ini kita dapat. Percuma kan. Dalam surah Al-Baqarah tu dia cakap apa? Kalau kita ni bersyukur, pertama kalau kita mohon ampun, beristighfar, kemudian kita bersyukur, Allah ni akan berikan kita ni rezeki yang mencurah-curah. Rezeki yang mencurah-curah bagaikan air hujan yang turun, kemudian menumbuhkan biji benih. Daripada biji benih tadi akan subur melata. Daripada satu biji benih tadi boleh kembang jadi menjadi 7. Dari satu tadi mengembang jadi 7, dari 7 menjadi kembang 100. Jadi daripada satu tu jadi 700. Bayangkan nikmat orang bersyukur, kan? Kita ni kadang-kadang kita bersyukur, tapi keikhlasan kita bersyukur, kita tak tahu tahap mana, ketinggian mana ikhlas kita bersyukur. Kadang-kadang kita dipayungi dosa kita. Jadi hujan yang Allah turunkan tu, hujan tu ibarat rezeki lah. Ibarat rezeki yang Allah turunkan tu, yang sepatutnya tumbuh banyak daripada satu benih kepada 7, daripada 7 kepada 100 tu, tak dapat nak tumbuh disebabkan kita ni memegang payung. Payung tu adalah apa? Payung tu adalah dosa kita. Pertama sekali dosa kita kufur nikmat. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah beri, kan? Kita tak bersyukur, kita dilahirkan seorang perempuan, tiba-tiba pula nak jadi lelaki. Itu namanya kita tidak bersyukur. Lahir seorang lelaki, kita nak jadi perempuan. Kita kena terima. Walaupun kita ada part-part yang memang orang kata naluri-naluri kan. Na'udzubillah, kita minta jauhkanlah daripada benda-benda macam ni. Kan, mengubah kejadian Allah, itu adalah kita ni menunjukkan kita kufur nikmat. Kita takut pada dosa kufur nikmat. Sebab rahmat Allah tak sampai kat kita kalau kita kufur nikmat. Itu yang kita paling takut sekali. Sebab tu Allah memberi kita ni qada dan qadar. Qada tu ketentuan Allah di azali. Qadar itu adalah benda yang berlaku sekarang. Contohnya macam ni lah.
kita terima keluarga kita mati sebab COVID, contoh kan. Itu semua dah takdir Allah dah takdir Allah. Walaupun memanglah benda tu penyakit sebab dia, tapi kita terpaksalah terima. Tapi memanglah keadaan yang sangat menyedihkan, kita tak boleh nak tengok, kita tak boleh nak pergi melawat dan sebagainya kan. Tapi itulah yang Allah nak uji kita, kita kenalah tetap bersyukur. Kita tetap bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita dah bersyukur ni tadi, akan keluarlah sifat sabar kita. Kalau kita tidak bersyukur ni tadi, kita tak akan dapat keluarkan sifat sabar kita. Yang memang kita ni sebenarnya diberi rasa sabar tu ada di sudut hati kita paling dalam. Tapi kalau kita kurang kesabaran tu, maknanya ada banyak benda dosa yang kita buat, yang kita kufur nikmat Allah, hilanglah kesabaran tu. Sebab bila kita hilang kesyukuran, maka kita susah nak dapat kesabaran. Terima kasih yang watching Kak Wimalani, terima kasih Kak Zeti, terima kasih Muhammad Amin. Okay, bolehlah klik butang share. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syu. Baru nampak komen. Tadi Kak Wi tak perasan ada komen. Ingatkan bercakap seorang. Riz Surya, thank you watching. Okay. Kak Yati, thank you watching. Suhaibah. Kawan Kak Wi masa sekolah rendah. Okay, terima kasih yang join. Kak Wi sebenarnya berlatih hari ni tajuk tahun 1. Tajuk tahun 1 beriman kepada qada dan qadar. Walaupun tajuk tahun 1 tapi berat. Sebenarnya sebab dia berkaitan dengan jiwa dan akidah kita. Macam Kak Wi cakap tadilah, pertama sebenarnya Allah nak kita bersyukur. Sebab bila kita kufur nikmat, kita jauh daripada rahmat Allah. Takut. Sangat takut. Sebab hidayah tu, rahmat, hidayah, taufik, semua tu kita nak kena kejar, kita kena cari kan. Kita takut benda tu hilang. Okey, yang kedua, bila kita bersyukur tadi, maka Allah suruh kita bersabar. Kenapa Allah bagi kita berita contohnya kehilangan orang yang kita sayang. Sebenarnya Allah nak uji, nak bagi kita ni sabar ke tidak. Macam bayangkan Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk sembelih Nabi Ismail anak dia. Bagaimana dia menjalankan dengan penuh taat dan sabarnya. Tapi tengok balasan Allah, Allah gantikan anak ni tadi dengan binatang sembelihan. Nampak kan? Itu sebab Allah uji kita. Memanglah yang bercakap ni pun takut juga, takut diuji ya. Tapi kita kadang-kadang kita kena duduk sekejap. Bila kita diuji, kita kena duduk sekejap, kita kena merenung sekejap, kena beristighfar, tarik nafas. Ya Allah, aku bersyukur apa yang Engkau beri ini adalah satu ujian. Kena macam tu. Sebab apa? Bila kita bersyukur, baru kita rasa aku kena sabar dengan ujian ni. Macam tu. Bila dah sabar tadi, baru apa yang kita dapat. Yang seterusnya apa kita dapat? Kita akan berusaha untuk perbaiki. Kita akan berusaha untuk kita tidak meneruskan kesedihan kita. Kita akan berusaha untuk menjaga orang di sekeliling kita yang masih lagi ada dengan kita. Betul tak? Itu dia saling berkait. Pertama tadi kita syukur, kedua kita sabar, ketiga kita berusaha. Itu tindakan dia. Syukur tu kat dalam, sabar tu kat dalam, berusaha tu baru kita mengeluarkan dua benda ni tadi dengan cara kita berusaha. Berusaha macam mana? Pertama sekali kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kalau kita dalam kesedihan, kadang-kadang kita tengok kawan-kawan kita dalam kesedihan, ditimpa ujian, kita sebagai sahabat, kita berilah sokongan, kita berilah perhatian kat dia. Sebab dia rasa sebenarnya, kita sekalipun kalau kita diuji, kadang-kadang kawan kita, sabarlah Kak Wi, sabarlah, ada hikmah Allah nak bagi. Kita pun akan rasa sejuk sikit, betul lah kan. Tapi kalau kita duduk seorang-seorang, kita akan tetap berusahakan, kenapa aku diuji begini, kenapa begini kan. Jadi kita perlu juga ada kawan-kawan, ada sahabat yang boleh ingatkan kita ya. Itulah tindakan, nama dia tindakan ya. Jadi perlu tindakan ni sebenarnya, perlu orang di sekeliling kita. Kalau kita berhadapan dengan orang yang sakit, kita pun perlu kekuatan. Kita kena usaha untuk kuatkan diri kita untuk mengharungi, menjaga. Kak Wi sendiri pun kan pernah juga menjaga arwah ayah dulu. Memang perlukan kesabaran yang banyak kan. Macam mana kita nak menjaga orang yang sakit ni, orang tua ni, banyak kerenah dia bila dia dah tua. Tapi kita sebagai anak, kita terpaksa redha, kita terimalah ujian tu dengan sabar. Macam tu. Jadi kita kenalah berusaha macam mana nak menghadapinya ya. Yang keempat terhindar daripada sifat sombong. Sebenarnya kadang-kadang ujian Allah datangkan tu, Allah nak uji kita ni supaya kita ni buang sifat sombong kita. Sebab apa? Kita tengok bagaimana syaitan dulu duduk di dalam syurga.
Ya, bila Allah ciptakan Nabi Adam, suruh sujud pada Nabi Adam, syaitan ni sombong, tak mau buat kan. Sebab apa? Sebab dia rasa dia lebih baik daripada Nabi Adam. Sebab kita manusia, keturunan Nabi Adam ni dijadikan daripada tanah, sedangkan yang syaitan tu dijadikan daripada api. Jadi dengan sifat sombong dia itulah, sifat angkuh syaitan ni tadi, dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Maka Allah murka, nampak? Maka Allah murka. Allah campakkan dia ke dunia. Allah campakkan ke dunia dan dia berjanji dia nak ajak seramai manusia umat Nabi Adam ni, keturunan Nabi Adam ni, untuk mewarisi sifat sombong dia. Takut kan kita dengar kan? Kalau aku takut, ya Allah, kalau kita rasa kita tertinggi sikit, kalau kita rasa terlebih, cepat-cepat kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, ya Allah, ni pinjaman je. Kena cakap macam tu. Sebab kalau kita tak cakap, kita tak akan sedar. Kadang-kadang sebab tu kita perlu bercakap pada diri sendiri. Kadang-kadang kita rasa, baguslah aku hari ni. Astaghfirullahalazim, ya Allah, Allah pinjamkan je. Kita takut. Kita takut sebab syaitan bila kita terasa macam tu, memang dia akan terus masuk dengan berbagai-bagai lagi. Dia nak mengajak kita ni bersaing dengan dia, sama sombong macam dia. Sebab itulah kita ni kena beriman pada qada dan qadar. Allah nak menguji kita ni supaya kita tidak jadi manusia yang sombong. Manusia yang sombong. Takut kan? Cakap memang senang. Kak Win pun takut sebenarnya. Sebab Kak Win pun kadang-kadang takut terlajak kan. Jadi kita perlu ada kawan-kawan yang nak tarik kita, nak ingatkan kita, nak bawa kita ni supaya kita ni sedar balik kalau kita terlajak kan. Macam itulah. Okey, dan yang keenam, yang terakhir apa dia? Yang keenam tu kita ni supaya Allah nak bagi tahu kita, nak bagi peringatan pada kita supaya kita ni lebih bertawakal, betul-betul bertawakal kepada Allah sebulat-bulat hati kita. Selamat malam Kak Dewi, selamat malam. Ya Allah, Kak Dewi tak nampak apa ni apa komen? Ji, selamat malam Ji, sedap kek Ji, nampak terliur nampak. Kek marble ya. Sedap sangat rasanya. Okey, terbaru sampai kat sini. Kan sebenarnya Allah nak kita bertawakal, nak lebih kita ni bertawakal. Sebab tu dalam surah Al-Ghafir ayat 44 tu dia cakap apa? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Nak kita ni apa? Menyerahkan segala urusan diri kita ni hanya kepada Allah. Amri ilallah, serahkan segala-galanya kepada Allah, dan dialah sebaik-baik perancang kan, sebaik-baik yang nampak segala-galanya. Kita ni tak nampak apa yang berlaku di hadapan kita, kita tak nampak. Yang di belakang tu yang kita dah lalui, kita nampak lah. Jadi kita nampak dah buruk kita macam mana kan. Jadi sebab tu lah kita ni kena muhasabah lah. Kita muhasabah. Sama, Kak Wi pun sama. Kak Wi sebenarnya kita belajar daripada kesilapan kita, daripada dosa-dosa yang kita pernah buat dulu. Kita takut dosa-dosa kita tu melindungi kita daripada untuk terus mendapat taufik dan hidayah daripada Allah, rahmat daripada Allah, kasih sayang daripada Allah. Itu yang paling kita takut sekali. Ujian ni sebenarnya ujian kita dalam hidup ni, ketentuan yang Allah beri ni. Kadang-kadang memang kita kata, kenapa aku kena? Kenapa orang lain tak kena? Kita jangan mempersoalkan. Kita jangan mempersoalkan. Kita kena duduk diam, kita cakap, ya Allah, aku terima ketentuan ini. Kalau inilah satu ujian, aku redha ya Allah. Barulah jiwa kita akan tenang. Sebab kalau kita mempersoalkan kenapa, mengapa, kenapa sekarang, kenapa tak dulu, macam-macam kan. Kita sebenarnya Allah suruh kita ni bertawakal kepada dia. Sebab orang yang bertawakal sahaja akan dapat ketenangan apa yang dirasa runsing selama hari ni. Contoh Kak Wi sendiri, runsing lah anak duduk jauh, runsing lah anak belajar macam itu macam ini. Tapi sebenarnya bila kita duduk diam, ya Allah kan, Allah itulah yang memegang hati kita, Allah juga yang pegang hati anak kita. Kita minta doa je, ya Allah peganglah hati anak aku, janganlah engkau bolak-balikkan dia, ya Allah jagalah dia kan. Sebab kita tak mampu, kita nak tengok, nak dengar pun tak mampu. Anak kita bila dah masa kecil senang kita jaga sebab ada depan mata kita, kita boleh jaga, boleh kurung dia, boleh marah dia. Tapi bila anak-anak besar dah macam Kak Wi, kita tak dapat dah nak kontrol dia, kita tak tahu dia apa buat di belakang kita kan. Jadi kita kena berserah kepada Allah. Kita kena yakin. Dan kita usaha, kita berdoalah sebagai seorang ibu, kita doakan anak kita kan. Nomi Darila, thank you watching. Nani, thank you watching. Itulah yang Kak Wi nak cerita malam ni berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Qada tu dan telah ditentukan sejak azali lagi, dan qadar itu yang kita lalui sekarang ni hanya di dunia sementara. Itu jelas sebenarnya Kak Wi nak cerita tajuk yang sangat senang, tajuk yang di tahun 1, tapi nampak macam senang tajuk tu, tapi sebenarnya kita nak menerima apa-apa yang berlaku dalam diri kita, kita perlu take
Take time tu bukan apa, maksudnya kita duduk seketika, tarik nafas, kita sedarkan diri kita, siapa aku. Barulah kita boleh hidup tenang. Kesusahan selepas kita menghadapinya tu, itu adalah usaha kita. Betul tak Naomi Dalillah? Bagaimana Naomi Dalillah dulu rasa kehilangan seorang ibu. Rasa kan? Rasa macam sedih, rasa macam ya Allah, aku tak puas lagi hidup dengan ibu aku. Kita akan rasa macam tu. Tapi kita kena cakap satu perkara, ya Allah, sesungguhnya engkau lebih menyayangi ibuku. Kita kena cakap macam tu, betul tak? Baru kita akan tenang. Selagi kita tak cakap macam tu, kita tak akan rasa tenang. Kita akan rasa macam Masya Allah, kita rasa macam mungkin kita tak puas lagi nak balas jasa dia kan. Semua orang akan menghadapi itu. Kita kena tahu ya, hidup mati, pertemuan jodoh, pertemuan rezeki tu semua Allah dah tetapkan. Tinggal lagi Allah nak turunkan ke dunia ni, itu takdir dia. Di samping tu kita jangan lekanglah daripada kita berdoa. Kalau orang yang dah tak ada tu, macam mak kita yang dah pergi, ayah kita yang dah pergi, setiap hari, setiap pagi wajib kita ni sebagai seorang anak sedekahkan Al-Fatihah untuk dia. Setiap pagi selepas subuh sedekahkan Al-Fatihah, khususan untuk ayah kita. Ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekahkan surah Al-Fatihah ini untuk ayahku Tan bin Siwang yang telah meninggal dunia. Ya Allah, engkau lapangkanlah kuburnya. Kita pun baca Al-Fatihah macam tu. Kalau seandainya masih hidup pun kita cakap juga, ya Allah, ya Tuhanku, aku sedekahkan surah Al-Fatihah ini kepada ibuku, semoga engkau berikan ketenangan jiwa untuknya menghadapi hari-hari hidup dia. Macam tu kita bagi untuk diri kita sekalipun. Kita kena mohon banyak-banyak macam tu, baru kita akan rasa tenang. Sebab apa? Sebenarnya Kak Wi sendiri bila setiap pagi selepas subuh Kak Wi bacakan surah Al-Fatihah, sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah ayah dan juga mak masih hidup lah, arwah ayah kan. Kita rasa macam kita dah tak mampu nak buat apa-apa, nak pula kalau yang dah tak ada di samping kita, kita tak mampu nak jenguk dia, tak mampu nak balas budi dia. Itulah yang dinanti sebenarnya di dalam sana. Itu yang ditunggu daripada kita ni di dalam sana, kita sebagai seorang anak. Dan kita rasa akan lega. Cuba buat. Siapa yang tak buat lagi yang ada live sama Kak Wi malam ni, siapa yang tak buat lagi selepas subuh dihadiahkan kepada ibu atau bapa yang meninggal dunia, sedekahkan Al-Fatihah sebetul-betulnya. Kita betul-betul kita berbayangkan mak kita atau ayah kita yang duduk dalam kubur tu, kita menghantar bacaan Al-Fatihah untuk dia. Kita akan rasa sayu hati, kemudian kita akan rasa tenang. Kita akan rasa rindu kita tu terubat. Sebab apa? Kita telah memberikan sesuatu hak yang kita nak bagi kita sebagai seorang anak. Macam tu. Seolah-olah macam kita balas jasa mak ayah kita. Macam tu lah. Walaupun bukan dengan wang ringgit, walaupun bukan dengan perhatian yang sekarang ni COVID kita tak boleh nak balik kampung dan sebagainya. Jadikanlah doa-doa dan kita surah Al-Fatihah itu sebagai hadiah kepada ibu bapa kita setiap hari. Itu yang paling penting. Itulah antara kenapa Allah adakan takdir untuk kita, qada dan qadar untuk kita. Pertama, untuk kita syukuri supaya kita tidak jadi orang yang kufur nikmat. Kedua, daripada syukur tadi akan membuatkan kita ni lahirnya sifat sabar. Daripada sabar tadi kita akan lebih berusaha untuk membaiki diri kita. Dan yang keempat tadi apa? Jangan kita ni menjadi sombong dengan ujian Allah. Kadang-kadang Allah berikan ujian tu, berikan takdir itu untuk menarik sifat sombong kita, kerana sifat sombong itu adalah sifat syaitan yang paling besar. Yang mana dia, sebab dia dicampakkan ke dunia adalah sifat sombong dia. Dan yang kelima, apa yang kelima Kak Wi cakap tadi? Selalu berharap kepada Allah. Berjiwa hamba. Sebab tu Kak kata tadi, Kak baca tadi, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirin bil ibad. Supaya kita ni betul-betul wa ufawidu amri ilallah, aku serahkan segala urusanku ini ya Allah kepadamu ya Allah. Dan engkau lah sebaik-baik perancang, sebaik-baik yang tahu di kanan, di kiri, di depan, di belakang kita. Kita tak tahu. Esok pun kita tak tahu apa yang berlaku. Kita hanya mampu merancang, ada jadual. Besok kena begini. Tapi yang menentukan kejadian esok tu hanya Allah yang tahu. Jadi kita ni sebagai hamba, kita memang kena ikut betul-betul. Apa peraturan yang Allah buat tu, ada sebab dia. Jadi kita kena tahulah qada tu, ketentuan Allah, qadar itu adalah ketentuan yang berlaku di dalam dunia ini. Jadi kita tak boleh nak ubah. Kita memang tak boleh nak ubah, kecuali ada satu hadis ya, ada satu hadis, takdir itu boleh diubah hanya dengan doa.
Tapi tidak semua takdir. Bukan takdir yang azali tadi. Ajal, maut, jodoh, pertemuan, itu kita tak boleh nak ubah. Itu kita tak boleh nak ubah. Kalau kita dah jodoh kita memang dengan orang yang kita tak pernah kenal pun, kita bercinta dengan orang lain, contoh lah kan, contoh. Kita bercinta pun dengan orang lain, bertunang pun dengan orang lain, kahwin pun dengan orang lain. Kita tak tahu sebab itu Allah dah tentukan. Sama juga kita lahir sebagai lelaki, sebagai perempuan, kita tak boleh bertikai. Jadi kita sebagai seorang ibu, kalau kita lahir kita nak sangat anak perempuan, tiba-tiba keluar lelaki, jangan kita kecewa. Kalau kita kecewa, kita tanya, ya Allah, kenapa kau tak beri aku anak lelaki? Contoh kita cakap, itu dah kufur nikmat. Itu dah kufur nikmat. Bayangkan Nabi Ibrahim tak dapat anak sampai usia 80 tahun, 80 lebih tahun, 86 tahun baru lahirnya Nabi Ismail, Nabi Ishak. Dia lebih kurang dalam masa yang sama. Kenapa? Bila Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar, ya, tiba-tiba Sarah pun mengandung. Macam tu kan. Jadi macam itulah. Macam tu juga kita tengok sekarang ni banyak berlaku macam tu kan. Bila berkahwin dengan yang pertama tak ada anak, dan kahwin kedua, yang kedua mengandung, akan yang pertama pun akan mengandung. Sebenarnya Allah nak beri ujian. Allah nak beri ujian, ya. Bayangkan Nabi Ibrahim berdoa dengan Allah kan, kurniakan dia seorang anak yang sabar, anak yang beriman. Tapi bila dah dikurniakan, tengok, dia ditinggalkan di padang pasir kan. Itu semalam Kak Wi dah cerita. Yang Kak Wi nak cerita ni bagaimana sabarnya, bagaimana taat dan sabarnya Nabi Ibrahim ni, sehingga kan dapat wahyu, dapat mimpi. Mimpi itu adalah wahyu, ya. Adalah wahyu daripada Allah. Mimpi untuk sembelih anak dia. Kita ni kalau kita dapat perintah untuk sembelih anak kita, adakah kita mampu nak buat? Kan? Kan? Itu kita ni tak diuji seberat itulah. Kita tidak diuji seberat itu sebab kita ni manusia biasa. Memanglah Nabi Ibrahim itu pun manusia, tapi dia Nabi dan Rasul kan. Sebab tu dia diuji. Tapi nampak ujian yang diberikan itu, tak apalah Kak Wi ulang sikit cerita yang semalam sebab cerita yang ni dah habis dah pasal qada dan qadar ni. Bayangkan ya, dapat arahan Allah, ya, perintah Allah untuk sembelih anak sendiri. Yang satu Ustaz, yang penantian 86 tahun. Bayangkan. Tetapi disebabkan sifat taatnya Nabi Ibrahim ni tadi, ya, dan dia dapat perintah tu pun bukanlah Nabi Ismail masa kecil, ya, dah besar juga, hampir 13 tahun lah. Kalau banyak perawi hadis, banyak juga diceritakan dalam kitab lain, ya, para ulama membahagikan, ada yang kata 14, ada yang kata 13, ada yang kata 15 tahun. Tapi di usia itu maksudnya dah besarlah anak tu. Dan Nabi Ismail ni juga dikurniakan akal fikiran yang sangat baik. Ya, sifat taat, sifat sabar Nabi Ibrahim tu diwarisi oleh Nabi Ismail, anak dia. Apa Nabi Ismail kata pada ayah dia? Wahai ayahanda, kalau itu adalah satu perintah Allah, maka engkau tunaikanlah. Nampak tak? Bagaimana hikmahnya anak ni berkata-kata dengan ayah dia, sedangkan dia itu nak disembelih. Betapa redanya dia, betapa sabarnya dia menerima takdir tu. Qada lah kita kata kan. Takdir, qada tu dah ada, qada tu dalam mimpi tu diwahyukan kepada Nabi Ibrahim, tapi qadar itu belum berlaku lagi. Qadarnya belum berlaku. Jadi bila sampai waktu yang nak disembelih tu, sebelum sembelih, ada ini peristiwa yang paling sedih lah. Sebelum dia nak sembelih tu, apa Nabi Ismail bagi tahu dengan ayahanda dia? Wahai ayahandaku, ada empat perkara yang dia minta sebelum maksudnya nak berlaku proses sembelihan tu. Pertama dia kata, wahai ayahandaku, bukalah bajuku nanti semasa disembelih, kerana aku tidak mahu darahku kelihatan banyak. Sebab bila baju kan darah kan melekat kekal kat baju tu kan. Tapi bila dia meresap ke dalam tanah dan pasir, tak nampak darah tu. Kemudian yang kedua apa Nabi Ismail minta? Wahai ayahanda, dia kata, wahai ayahandaku, ikatlah kaki dan tanganku sekuat-kuatnya supaya aku ni tidak meronta nanti. Sebab apa tak nak meronta? Sebab tak nak ayah ni nanti ada rasa belas kasihan. Tak nak ada belas kasihan. Bayangkan pintarnya Nabi Ismail, ya. Kemudian yang ketiga, Nabi Ismail minta apa? Nabi Ismail minta pada ayah dia supaya ditajamkan pisau tu, parang untuk disembelih tu, senjata untuk sembelih dia tu, pisau atau parang lah, ulama cerita, naklah ditajamkan supaya tidak rasa kesakitan pedih tu lama pada dia. Nampak? Ataupun dia takut nanti ayah dia tak sampai hati bila tengok berdarah sikit dah nak pegang pula kan. Itu istimbat daripada para ulama lah. Tapi hakikatnya memang Nabi Ibrahim sangat taat, ya.
Okey, kemudian yang keempat apa lagi? Yang keempat ni yang paling sedih, yang paling sedih. Ya, bagaimana dia menjaga hati dia, hati ibu dia ya. Tengok belum cakap lagi dah nak menangis. Tengok Kak Bi tak boleh nak teruskan. Kak Bi setiap kali cerita ni memang Kak Bi sedih. Bagaimana Nabi Ismail dia cakap dengan ayah dia, baju yang ditanggalkan tu nanti bagi dekat ibu dia, supaya ibu dia tak sedih, supaya ibu dia boleh hilangkan kerinduan pada dia. Kan anak 13 tahun kan boleh berfikiran macam tu kan. Punya dia nak menjaga hati ibu dia sampai dia bagi baju tu, suruh bagi untuk ibu dia cium baju tu setelah dia tak ada nanti. Okey, itulah kisah dia kan. Tapi apa yang berlaku masa sembelihan tu, bila Nabi Ibrahim nak sembelih Ismail, pisau yang dah tajam tu pun tak dapat nak menembusi daging Nabi Ismail. Kan? Lepas tu apa yang berlaku? Allah gantikan Nabi Ismail ni dengan satu binatang sembelihan yang dari syurga yang berwarna putih. Domba nama dia, tapi saya tak pasti itu sejenis binatang mana, tapi ramai ulama mengatakan itu ada seekor biri-biri yang besar yang berwarna putih. Jadi itulah Allah menguji sesuatu yang Allah takdir, sesuatu yang Allah telah qadakkan. Allah maksudnya yang ketentuan yang Allah cuba nak beri kepada Nabi Ibrahim, tetapi takdirnya itu tidak berlaku. Takdir itu adalah ketentuan yang kita hadapi di dunia. Qadak tu yang Allah tetapkan di azali lagi. Jadi memang kan kita baca kisah ni memang sedih. Itulah peristiwa punca kenapa berlakunya peristiwa sembelihan tu, korban tu diambil daripada kisah Nabi Ibrahim ni. Macam itulah cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kak Wi tak boleh cerita kalau cerita ni memang Kak Wi sedih. Kalau cerita dengan anak murid pun Kak Wi akan menangis juga. Sebab macam mana kita nak kata, perasaan seorang anak tu boleh faham perasaan ayah dia, boleh faham perasaan ibu dia. Sebab sekarang ni kita tengok anak susah nak faham perasaan ibu atau perasaan ayah. Hanya ibu je yang nak berusaha faham perasaan anak, faham perangai anak, faham perangai ayah, faham perangai anak kan. Tapi anak sekarang ni, anak milenium ni susah nak faham ibu bapa dia. Yang dia tahu anak milenium ni suka memberontak kan. Jadi kita takut. Sebab tu sekarang ni baru-baru ni kita tengok macam mana percubaan untuk bunuh diri budak umur 12 tahun. Baru dah jahannam. Cuba nak bunuh diri. Bayangkan. Sebab apa nak bunuh diri tu? Kak U baca tu, Kak U menangis tau. Sebab kisah dia, budak tahun 6 ni dah lari sikit daripada tajuk, tak apalah kita, sebab kita ambil pengajaran tadi. Dia punya kesinambungan dia. Bayangkan bezanya, yang tadi kita kata 13 tahun lah Nabi Ismail kan. Yang baru berlaku ni, umur 12 tahun, disebabkan stres, disuruh jaga adik je. Stres sebab suruh jaga adik. Tak boleh nak join PDPR dengan sempurna. Ambil nekat untuk bunuh diri. Bayangkan betapa kecilnya akidah kita zaman sekarang ni. Anak-anak kita, na'udzubillah min zalik, kita takut, kita doalah banyak-banyak supaya hati-hati anak kita ni dipegang oleh Allah, jangan dibolak-balikkan. Tu yang kita nak. Jadi sebab itulah kita sebagai seorang ibu juga, kita selalulah sentiasa berdoakan anak kita, sedekahkan Al-Fatihah untuk anak kita, jangan tinggalkan nama anak kita dalam solat, dalam doa kita. Kan? Tu Kak Wi nak cerita sebenarnya. Sebenarnya cerita tadi pasal qada dan qadar je. Tapi bila masuk cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, memang Kak Wi tak boleh tahan. Sorry you all. Terima kasih yang join Kak Wi malam ni. Kan, sebenarnya semua orang dah pernah dengar dah cerita tu. Tapi Kak Wi memang setiap tahun Kak Wi akan bercerita dengan anak-anak Kak Wi berkaitan dengan cerita ni. Sebab peristiwa korban ni besar. Dia bukan berlaku di zaman Nabi Muhammad. Dia berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Ya? Nabi Ibrahim. Kan? Kita ni daripada Nabi Ibrahim lah, keturunan Nabi Muhammad. Ya? Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampailah ke Nabi Muhammad. Ya? Yang anak Siti Sarah tadi daripada Nabi Ishak, Yaqub. Itu sebelah yang satu lagi. Ya? Itu sebelah yang satu lagi.
Thank you yang watching Kak Wi. Thank you Nuraini. Thank you Zuli. Thank you Yana. Sedih ke cerita Kak Wi ni? Kak Wi bukan ajak korang bersedih sebenarnya, tapi kita ambillah sedikit. Kita ambillah satu iktibar. Kalau Allah uji kita tu, kalau Allah dah takdirkan sesuatu untuk kita tu sebenarnya sangat kecil. Sebenarnya sangat kecil kalau dibandingkan perjuangan-perjuangan para nabi kita dulu kan. Itu belum lagi Kak Wi ni memang sifat Kak Wi ni suka bercerita. Suka bercerita. Macam tu lah. Kita ambil lah pengajaran daripada cerita-cerita yang kita dengar, dan kenapa Allah meletakkan qada dan qadar itu adalah rukun iman yang keenam. Sebenarnya pertama sekali, ya Allah nak sangat-sangat kita ni jadi orang yang bersyukur, tidak kufur nikmat. Kan? Okey, boleh. Dah reda sikit tadi. Tadi tak boleh nak bercakap. Sedih. Ya, betul Syu. Sangat besar pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Betul. Tapi Allah selamatkan kerana sifat sabar dan taat yang sangat tinggi. Nampak? Kan? Setelah kita bersabar, maka Allah gantikan. Nampak? Itulah maksud dia. Bila kita bersyukur, bila bersabar, maka Allah gantikan yang lebih baik. Nampak? Allah gantikan dengan seekor domba, kambing biri-biri daripada syurga untuk dikorbankan. Maka berlakulah peristiwa korban. Itulah yang kita sambut sekarang ni. Sebab itulah 1 Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah tu banyak amalan, sampai ke 10 tu korban kan. Banyak amalan yang kita nak kena buat. Kita rebutlah, Allah dah sediakan ruang, Allah dah berikan kita ni offer yang sangat-sangat baik, offer yang sangat, amalan yang paling terbaik di bulan Zulhijjah ni. Kan? Sebab itulah kita kadang-kadang kita tak mendengar sejarah, kita tak cuba nak menyelami sejarah tu. Bagaimana Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, kemudian berlari mencari air kan. Naik ke Bukit Sofa ke Marwah, Bukit Sofa ke Marwah. Itu dah berlaku sa'i tu dari Sofa ke Marwah kan. Dalam kita sa'i dalam ibadah umrah kan. Sebenarnya dari peristiwa itu sebenarnya. Okey, Kak Wi rasa cukup kot untuk malam ni. Dah berapa minit dah Kak Wi bersembang. Kak Wi kalau bercerita, sejam pun tak sedar kan. Sejam pun tak sedar. Jadi untuk meningkatkan rasa syukur kita, untuk meningkatkan rasa sabar kita, menambahkan kesabaran kita, untuk mendekatkan diri kita, untuk kita lebih bertawakal. Kak Wi nak sarankan kenapa Kak Wi rasa buku ni sangat-sangat baik, sangat-sangat berfaedah, menjadi asbab untuk kita ni terus ingat kepada asal kita, ingat kepada asal pencipta kita. Kita kena tahulah kan. Yang baca ayat yang Kak Wi baca tadi, wa ufawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad, semua ada dalam buku ni. Zikir kita, cara kita bersyukur, bagaimana setiap pagi kita menuliskan kesyukuran kita, bagaimana banyaknya kita beristighfar untuk berampun ya dengan Allah, semua ada dalam buku ni. Daripada seawal 1/3 malam kita mula bangunkan diri kita untuk mencari Allah, sampailah amalan kita sebelum tidur, iaitu membaca surah Al-Mulk. Semua ada tertulis dalam ni. Dalam ni ya. Dalam ni, nampak dalam catatan ni. Daripada pagi kita buat sampailah kita tidur. Apa yang perlu kita buat? Ada semua tulis dalam ni. Ini juga yang disarankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Kak Wi kata, ya Allah, bersyukur sangat. Kita bersyukur kita jumpa satu alat yang begini baik ya. Susunan yang sangat cantik. Alhamdulillah, syukur. Best sangat buku ni. Betul kan Nani? Nani pun dah terima. Nani baru berapa hari Nani? Baru buat 2 hari. Baru 2 hari. Pun dah ada terasa kan? Seminggu, Kak Wi jamin, seminggu konsisten buat, ikut apa A to Z, seminggu. Kak Wi jamin akan ada rasa sesuatu. Macam Kak Wi sendiri. Pertama sekali Kak Wi rasa, hidup Kak Wi rasa tenang. Itu yang pertama sekali. Miracle yang kita tak dapat yang kita gambarkan pada orang lain, sebab benda tu berlaku pada diri kita. Kita yang merasai. Kita akan rasa tenang. Lepas tu kita akan rasa mudah, rasa ramai orang sayang kita. Lepas tu kita rasa rezeki kita bertambah murah. Kenapa? Sebab kita buat apa yang Allah suka. Jadi bila kita berdoa, apa yang kita minta, insya-Allah Allah akan perkenankan. Baik Kak Wi, insya-Allah istiqamah. Insya-Allah Kak Wi doakan siapa yang bersama Kak Wi malam ni, mudah-mudahan kita akan terus istiqamah, kita akan terus
berada di track yang betul. Kalau kita nak tergelincir, carilah kawan untuk tarik tangan kita, carilah sahabat, carilah kakak-kakak, ya. Tak semesti kakak, kadang-kadang adik-adik kita pun boleh tarik tangan kita untuk kita ni tak tersasar jauh, ya. Untuk kita tak tersasar jauh. Jadi salah satu panduan yang Kak Wi suka sangat adalah buku checklist ni, ya, by Puan Saira ni. By Puan Saira memang sangat-sangat berkesan dalam jiwa, sangat dekat, melekat dalam hati Kak Wi. Jadi sebenarnya sempena Zulhijjah ini, sempena Zulhijjah 1 hingga 10 Zulhijjah, sesiapa yang ingin mendapatkan buku checklist amalan dari Kak Wi akan hadiahkan tasbih 100, tasbih bilangan 100 sebagai peneman kita setiap hari, di waktu pagi, di waktu malam. Ini adalah teman kita sebenarnya. Selain daripada Al-Quran yang kita baca setiap hari, ini adalah peneman kita juga. Ya, kadang-kadang kita ni kalau kita tak pegang, kita tak nak ingat. Tapi sebenarnya betul, dari segi psikologi. Daripada segi psikologinya, kalau kita tak pegang apa-apa, kita tak akan ingat. Macam kita lah, kalau kita tak pegang Quran, kita nak ke sambil kita nak baca Quran? Tak kan? Kita tak ingat. Tapi bila kita dah ambil wuduk, kita dah pegang Quran, semestinya kita ada keinginan nak membaca Al-Quran. Macam juga kita pegang tasbih. Tak ada bateri. Macam juga kita pegang tasbih. Bila kita pegang tasbih, secara automatik kita ni akan nak berzikir. Kita akan nak mengingati Allah. Itu dari segi psikologinya, minda kita. Thank you Kak Wi, free gift. Saya pun dapat free gift tu. Suka tak dapat ni? Kak Wi suka sangat benda ni. Ya, Kak Wi suka sangat benda ni. Jadi Kak Wi nak, sesiapa yang nak mendapatkan buku ni Kak Wi akan bagilah insya-Allah rezeki kita kongsi bersama. Sama ada nak yang 100 ataupun yang 33 ataupun yang berbentuk tasbih digital. Tek kan. Dah ada bilangan berapa kita nak beristighfar sebelum subuh. 1000. Jadi kita sedia dah. Astaghfirullahalazim. Ingat Kak Wi cakap, bila berzikir, di mulut berzikir, di hati mesti kita ingat. Kalau kita berzikir tak ada dalam hati, tak jadi amalan. Ingat ya. Ulama menjelaskan, Kak Wi tak tahu, ulama yang menjelaskan, ya. Kita pun belajar dengan guru kita macam tu. Zikir itu, bila zikirullah, mulut kita berzikir, hati kita mesti ikut sama. Astaghfirullah, mesti dalam hati, ya Allah ampunilah aku. Ya, astaghfirullahalazim. Alhamdulillah, syukur padamu ya Allah. Kan? Kita tak boleh di mulut saja subhanallah, tapi di hati kita tidak ada. Itu adalah satu perbuatan yang tidak dikira sebagai satu amalan di sisi Allah di akhirat nanti. Yang kita takut, janganlah kita menjadi orang-orang yang rugi. Dia tak sama macam kita berselawat. Kalau kita berselawat di mulut, tak sampai di hati pun tidak ada masalah. Dia tetap akan ditulis satu amalan. Sebab kita berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terus malaikat angkat, malaikat bawa ke doa kita, dan Allah jawab segala doa kita kepada Nabi itu. Sebab Allahumma tu adalah doa kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berselawat. Jadi Allah balas doa kita dengan 10 rahmat. 10 kali Allah balas. Satu kita berselawat, 10 kali Allah balas. Maha baiknya Allah, masya-Allah. Kan? Tinggal lagi kita je nak buat ke tak, rajin ke tak, ingat ke tak. Sebab tu kita kena ada pegang ni. Biarlah orang kata kita nak menunjuk baik ke apa ke, kita tak, niat kita tak. Bila kita pegang ni, sebenarnya secara automatik kita akan ingat. Itu di psikologi dia. Manusia ni macam tu. Nampak aiskrim rasa sejuk dah kat mulut kan, biasa. Nampak buah mangga kita akan rasa masam dah kat mulut, biasa. Itu kita punya refleksi. Macam kita pegang ni. Bila kita pegang ni, refleksi akal kita akan berkata, aku nak mengingati Allah. Itu sebenarnya yang Kak Wi cuba nak sharekan, sharekan malam ni. Lama dah Kak Wi berceloteh ni kan? Lama dah. Ada apa-apa nak tanya ke? Terima kasih yang join. Syuzana, siapa lagi? Nani, Nuraini, Zuli, Yana. Kak Wi tak nampak tadi. Sorry ya, Kak Wi tak berapa nampak tadi yang komen yang awal-awal tadi. Terima kasih. Sebagai tanda kita ni ingin menyebarkan kebaikan. Kalau apa yang Kak Wi cakap ni, rasanya ada kebaikan di sebalik kata-kata Kak Wi ni, di sebalik penceritaan Kak Wi ni, yang Kak Wi sampaikan daripada hati, kliklah butang share tu supaya ada lagi orang lain dengar. Mungkin kita tak tahu hidayah tu milik Allah.
hidayah tu milik Allah. Tapi disebabkan dengarnya sesuatu perkara yang baik itu, terjentiknya hati dia untuk sama-sama pahala berterusan juga untuk kita yang klik, ya. Orang yang melakukan, contoh Kak Wi cakap selawat tadi, bila cakap selawat tadi mungkin ada orang teringin nak berselawat. Sebelum ni tak berselawat, disebabkan kita share, orang dengar orang berselawat, kita pun dapat pahala itu sama. Sebab kita tak tahu amalan yang mana yang membawa kita ke syurga, tak tahu amalan mana. Sedangkan ada seorang perempuan, amalan dia walaupun dia seorang cerita tu kan, walaupun dia hadis yang dhaif, tapi dia ada satu pengajaran. Maksudnya kita nak melihat amalan yang mana yang betul-betul yang menjadi asbab kita menuju ke syurga Allah. Kita tak tahu. Mungkin puasa kita, mungkin solat kita, mungkin zikir kita, mungkin sebab kita berbuat baik. Sebenarnya apa yang kita sampaikan ni sebenarnya kita niatkan sedekah. Macam kita buat sesuatu, semua kita niatkan sedekah. Dia akan berganda-ganda pahala tu. Pertama kita berbuat baik tadi, dan bila kita niatkan sedekah, orang yang menerima amalan baik yang kita sebarkan, bayangkan banyak juga, insya-Allah pahala yang kita sampaikan tu ada juga hak kita. Sebab kita yang dunia ni, yang kita ada ni sebenarnya kita tak tahu pun. Kadang-kadang kita tak tahu pun itu milik kita. Maksudnya milik kita di akhirat. Kalau di dunia ni memanglah kita ada kereta, ada rumah, milik kita nampak di dunia, tapi bukan milik kita di akhirat. Kalau kita rumah besar di dunia tapi di akhirat kita tak dapat benda tu, alangkah ruginya kita kan. Jadi biarlah kita, sesuatu yang kita buat tu buatlah dengan niat untuk kita bersedekah. Berkongsi tu pun sedekah, senyum sedekah, ya, tolong orang kita niat sedekah. Semuanya kita niatkan sedekah, maka kita akan dapat pahala berganda-ganda. Kan dah pukul 10.30. Okey. Kan. Jadi Kak Wi doakan 10 orang yang ada ni saat-saat akhir sama Kak Wi ni, Kak Wi doakan semoga Allah berikan dia kesihatan yang baik. Moga Allah pegang hati-hati kita ni untuk tidak dibolak-balikkan. Moga Allah murahkan rezeki kita, turunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita, dan semoga kita menjalinkan ukhuwah silaturahim ni hingga ke syurga. InsyaAllah itu yang kita nakkan. Bukan setakat kawan di dunia kan, sampai kawan kita di akhirat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar kan. Kita nak amal segala apa yang kita buat ni, dunia pun kita nak, akhirat pun kita nak. Ataupun bahasa Melayu cantiknya, kalau kita minta air kita dapat cawan sekali. Kalau kita minta cawan kalau kita minta cawan saja tak tentu kita dapat air lagi. Tapi kalau kita minta air, dah tentu air itu duduk di dalam sebekas cawan. Jadi biarlah kita dapat di dunia dan di akhirat kan. Apa yang kita buat di dunia ni tujuannya adalah untuk mencari redha Allah, untuk kita di akhirat sana. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang Kak Wi sampaikan ini adalah dakwah kecil-kecilan kita bersama. Moga menjadi timbangan. Moga ada di kiri kanan kita ni malaikat yang sedang kembangkan sayapnya untuk melindungi kita, sebenarnya untuk menurunkan rahmat kepada kita insya-Allah. Jadi Kak Wi minta maaf, ampun dan maaf kalau ada salah dan silap perkataan Kak Wi ataupun Kak Wi teremosi lebih. Kak Wi mohon maaf. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah, dan yang lemah yang kurang itu datangnya daripada kelemahan diri kita sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bye sayang semua.